Okey, so bermakna okey Aisyah dah belajar hukum penawaran ini. Okey, bagus. So ini anggaplah ini sebagai satu revision. Baik, kita akan lihat tentang hukum penawaran. Apa itu penawaran? Iaitu penawaran, okey, kalau kita lihat di sini, penawaran ialah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma. Ingat firma pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Maksudnya di sini, perbezaan antara penawaran dengan permintaan ialah permintaan dibuat oleh isi rumah, manakala penawaran akan dibuat oleh firma. So, kena faham perbezaan yang ketara itu. Permintaan pastinya dibuat oleh isi rumah ataupun individu, manakala penawaran akan dibuat oleh firma. Firma atau syarikat ataupun pengeluar. Jadi kena faham, okey, penawaran ini bukan dari sudut individu tetapi dari sudut firma. Dan hukum penawaran menyatakan apabila okey, dia ini kamu kena faham konsep dia betul-betul . Hukum penawaran menyatakan bahawa apabila harga barang meningkat, maka kuantiti barang yang ditawarkan akan juga meningkat. Ya, kuantiti yang ditawarkan, yang di-offer oleh firma akan meningkat. So, bermakna kalau ikut dalam simbol, bila P naik bermakna price tu meningkat, maka QS iaitu quantity supply. Ingat penawaran tu dalam bahasa Inggeris sebagai supply. So, quantity supply juga akan meningkat. Yang ini. Compare tu, sebaliknya apabila harga barang menurun. Bila harga barang menurun, maka kuantiti barang yang ditawarkan juga akan berkurangan. Maknanya bila price turun, quantity supply pun akan turun juga. Jadi apakah jenis hubungan ini? Maka hubungan antara harga barangan ini dengan kuantiti yang ditawarkan adalah positif ataupun hubungan secara langsung. Hubungan yang positif, hubungan yang secara langsung. Jadi dia sangat berbeza dengan permintaan. Permintaan, apabila harga barang naik, kuantiti barang diminta akan menurun. Bermakna dia hubungan songsang. Begitu juga sebaliknya, bila harga tu menurun, maka kuantiti barang akan naik. So, hubungan dia adalah songsang. Itu permintaan. Tapi kalau penawaran, dia hubungan yang positif. So, harga naik, maka kuantiti yang ditawarkan pun akan naik. Dan juga sebaliknya. Okay. So, itu hukum penawaran. Bermakna di sini, hukum penawaran adalah berhubungan positif. Ya. Jadi, kalau kita lihat juga penawaran ini akan ada keluk. Maknanya garisan keluk tu dan sifat-sifat keluk penawaran, sifat keluk penawaran ialah dia akan mencerun ke atas. Ya, mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dan kerana apa? Kerana hubungan antara harga barangan dengan kuantiti itu adalah positif. Sebab itu dia akan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So, ingat apa bukan? Okey, kejap. Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So, itu sifat keluk penawaran. Okey. So, bermakna kalau kita lihat macam manakah rupa bentuk dia, cikgu? Okey, rupa bentuk dia adalah seperti ini. Kalau kita lihat, dia bentuk macam ni, kemudian macam ni, dan dia punya garisan adalah seperti ini. Okey, dia seperti itu. Maknanya dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Maksudnya di sini, apabila harga naik, harga naik, maka kuantiti akan bertambah. Jadi inilah dipanggil hubungan
positif. Ya. Compare dengan permintaan berbeza. Kalau permintaan, kalau kita lihat keluk permintaan sebenarnya bentuk dia seperti ini dan keluk dia adalah seperti ini. Ini permintaan. Di mana kalau kita lihat semakin meningkat harga barang, maka semakin kurang kuantiti yang diminta. So ini perbezaan yang jelas antara permintaan dan juga penawaran. So kamu jangan confuse. Ya, jangan sesekali confuse. Okey. Baik. So boleh faham tak Aisyah? Setakat ni boleh faham tentang keluk penawaran ni boleh Okey, baik, bagus. So itu sifat keluk penawaran. Ya. Baik. Keluk penawaran firma dan pasaran. Kalau kita lihat, keluk penawaran, keluk dia macam mana cikgu? Penawaran untuk firma dan juga pasaran. So penawaran firma iaitu kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah firma. Maknanya satu firma saja. So itu dipanggil penawaran firma pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa yang tertentu. So hubungan positif antara harga barang dengan kuantiti yang ditawarkan ini, hubungan positif antara harga barang dengan kuantiti ditawarkan ini dapat digambarkan melalui jadual penawaran dan keluk penawaran. Jadual penawaran dan keluk penawaran. Contohnya, kita tengok jadual penawaran ya. Bila harga RM1, kuantiti ditawarkan 3 unit. Tetapi bila harga naik kepada RM2, kuantiti ditawarkan oleh firma naik kepada 5 unit. Tetapi apabila harga meningkat kepada RM3, maka kuantiti yang ditawarkan adalah 7 unit. Maknanya apa? Maknanya kalau kita lihat, bila harga semakin bertambah, kuantiti yang ditawarkan juga pun semakin bertambah. So itu dipanggil hubungan yang positif. So bila kita dah buat jadual penawaran ini dan bila kita buat keluk penawaran, dia akan jadi macam ni lah. Maknanya apabila RM1 di sini, maka kuantiti 3 unit. Bila harga naik kepada RM2, maka kuantiti yang ditawarkan ialah 5 unit. Dan bila dinaikkan kepada RM3, maka kuantiti yang ditawarkan ialah 7 unit. So keluk dia akan bergerak ke atas. Maknanya keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dan pada harga RM2 seunit, kuantiti yang ditawarkan ialah 5 unit. Bila harga turun kepada 1 unit, kuantiti ditawar pun menurun kepada 3 unit. Apabila harga naik kepada RM3 seunit, kuantiti yang ditawar juga meningkat kepada 7 unit. So keluk SS ataupun supply, dia akan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dan ini menunjukkan hubungan langsung ataupun hubungan yang positif antara harga dan kuantiti ditawarkan. Okey, baik. So Aisyah dan juga Zarif, faham tak tentang keluk penawaran ini? Okey, penawaran dan keluk penawaran ini. Okey, ada masalah tak? Ada yang tak faham? Okey. Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham tentang penawaran, dan juga hukum penawaran serta keluk penawaran firma dan pasaran, keluk penawaran firma, dan keluk ini. Boleh faham okey. So Aisyah kata boleh, okey. Boleh Aisyah. Zarif? Boleh Zarif? Boleh faham tak? Okey. Okey, yang mana yang tak faham Zarif? Mungkin kamu boleh bagi tahu cikgu kat mana yang kamu tak faham.
Okey. Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Yang mana tu? Okey. Yang mana satu? Aisyah? Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham lagi? Ada? Tak ada? Okey. Sebab kita kena lihat tentang keluk penawaran ni dulu. Kita kena fahami tentang keluk penawaran ni dulu. Kalau ada yang tak faham, boleh tulis ya. Boleh tulis. Okey, untuk bahagian mana yang tak faham. Baik. Tadi kita dah lihat, okey, iaitu berkaitan dengan kenapa harga naik, kuantiti naik. Bagus Aisyah. Okey. Baik, kenapa harga naik, kuantiti naik? Dia begini. Okey, dia begini. Okey. Apakah matlamat firma? Bila firma buat perniagaan, apakah matlamat utama firma? Kita tahu individu matlamat dia ialah memperoleh kepuasan yang maksimum. Tapi firma? Firma apakah matlamat dia? Ya, bagus Aisyah. Matlamat firma ialah keuntungan. Jadi, bagi firma, kalau harga dia, kalau katakan harga, harga ataupun kita kata sebagai P, harga meningkat, maka kuantiti yang ditawarkan, akan juga ataupun kita kata sebagai QS juga akan meningkat. Sebab apa? Sebab firma nak mencapai sebab firma nak mencapai keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimum. Jadi, macam contoh lain, kamu perasan tak baru-baru ni, apabila harga ayam naik? Perasan tak bila harga ayam naik? Sebelum ini harga ayam rendah. Jadi, pengeluar ayam kata, oh tak bolehlah, harga ni kurang lah, kami tak untung lah, apa semua kan. Jadi, ayam susah nak dapat. Sampai satu masa tu, ada ketikanya iaitu ayam susah nak dapat. Tetapi apabila kerajaan membenarkan ayam dinaikkan harga sampai RM10 sekilo, sampai ada tempat tu RM12 sekilo, apabila harga pernah mencecah sampai RM14 sekilo, perasan tak suddenly lambakan ayam berlaku di pasaran. Maknanya tiba-tiba ayam banyak di pasaran. Maknanya kenapa macam tu? Sebab firma telah menambahkan kuantitinya. Firma telah menambahkan kuantiti ayam itu. Kerana apa? Pada harga RM14 ataupun RM12 sekilo, waktu inilah firma boleh mendapat keuntungan yang maksimum. Kamu kena ingat, matlamat firma ialah keuntungan yang maksimum. Jadi bila harga meningkat, maka kuantiti yang ditawarkan pun akan juga ditambah. Sebab apa? Sebab kamu nak untung. Sebab firma ayam nak untung. Jadi itu perbezaannya. Sebab itu apabila kita belajar tentang permintaan dan penawaran, kita kena switch tau. Kalau permintaan, kita kena fikir sebagai anggota masyarakat, ataupun kita kena beranggap sebagai kita ni isi rumah, orang yang membeli ayam. Tapi bila kamu belajar tentang penawaran, kamu terus kena tukar. Bila sebut penawaran, kamu kena tukar pemikiran kamu daripada seorang yang anggota masyarakat ataupun individu. Kamu kena berfikiran seperti seorang yang memiliki syarikat atau memiliki firma yang mengeluarkan barang. Jadi kamu kena switch tau. Bila belajar tentang penawaran, kamu kena fikir, contohlah, kamu ada company yang mengeluarkan mentol.
mengeluarkan mentol, contohnya mentol ni. Jadi bila keluarkan mentol ni, okey, katakan harga RM11. Okey. Jadi RM11 tu orang beli. Kemudian apabila permintaan meningkat dan harga dia meningkat, bila ramai orang nak beli, okey, nak beli ni, okey, nak beli mentol ni, maka harga barang itu akan meningkat. Bila harga tu daripada RM11 kepada RM15 contohnya lah, satu mentol ini RM15 sekarang. Jadi this is the time where kamu akan apa? Akan keluarkan mentol lebih banyak. Kerana apa? Harga tengah naik dan kamu boleh memiliki keuntungan yang maksimum. Sebab itu bila harga barang naik, maka firma akan menambahkan kuantiti yang ditawarkan supaya mendapat keuntungan yang maksimum. Boleh faham tak Aisyah dan juga Zarif? Boleh faham kenapa harga naik, kuantiti pun naik? Boleh faham? Sebab jadi bukan apa? Sebab kamu kena bertukar. Sebab itu belajar ekonomi, kamu kena tahu bila masanya kita kena berfikiran seperti isi rumah dan bila masanya kita kena berfikiran seperti seseorang yang memiliki syarikat, memiliki kilang. Jadi bila memiliki kilang ni, bila harga barang naik, this is the opportunity untuk kamu keluarkan banyak-banyak. Why? Kerana harga tengah mahal, jadi semua orang akan kena beli, maka kamu boleh memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi itu sebenarnya. Okay, berbeza dengan sebelum ni permintaan dibuat oleh isi rumah. Bila harga barang naik, kita pun tak nak beli, kita kurangkan. Bila harga barang murah, kita beli banyak-banyak. Jadi itu perbezaan. Okey, perbezaan permintaan dan penawaran. Kerana apa? Kerana permintaan mewakili individu, penawaran mewakili syarikat atau firma. So itu yang kamu kena jelas. Bila kamu dah tahu tu yang benda ni, konsep ini senang nak faham. Kalau selagi kamu tak faham, selagi kamu tak pisahkan konsep kedua-dua permintaan dan penawaran ini, maka sampai kesudah kamu akan pening. Kenapalah? Okey, harga meningkat, kuantiti pun meningkat kat penawaran ni. Tak macam permintaan. Kamu kena faham konsep tu dulu. Ya, konsep tu dulu. Baik. So kalau kita lihat penawaran pasaran. Okey. Ini penawaran pasaran. Tadi penawaran firma. Penawaran firma adalah penawaran dari sudut satu je firma. Okay, penawaran firma itu maknanya satu syarikat aja yang keluarkan barang itu. Tetapi bagaimana pula kalau penawaran pasaran? Penawaran pasaran sebenarnya kalau kita lihat penawaran pasaran ini bermaksud kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh semua firma dalam pasaran pada suatu tingkat harga, dalam jangka masa tertentu dan diperoleh dengan menjumlahkan secara mendatar. Kuantiti yang ditawarkan oleh setiap firma dalam pasaran. Contoh, kita tengok sini ya. Contoh jadual penawaran pasaran. Baik, kuantiti ditawarkan dan ini harga. Baik, kita ada dua firma. Contohnya kita ada dua firma yang mengeluarkan mentol ni. Firma A keluarkan mentol ni, firma B pun keluarkan mentol juga. Itu memang biasalah. Dalam satu-satu pasaran biasanya ada lebih daripada satu syarikat yang keluarkan barang. Ya. Jadi, apabila kalau kita lihat apabila harga barang itu RM2, maka firma A akan tawarkan 2 unit. Firma B pula akan tawarkan 4 unit. Maka, kuantiti yang ditawarkan dalam pasaran adalah sebenarnya 2 campur 4. Jadi, 6. Manakala, apabila harga barang itu meningkat kepada RM4, maka firma A akan menambahkan kuantiti dia kepada 3 unit.
dan firma B akan menambahkan kuantitinya kepada 6 unit. So total kuantiti yang ditawarkan dalam pasaran ialah 9 unit. Nampak tak? Maknanya bila harga bertambah, harga meningkat, semua firma yang ada akan menambahkan kuantiti yang ditawarkan. Jadi sama macam permintaan tadilah. Macam permintaan hari itu dia sama. Macam penawaran pasaran pun sama juga. Permintaan pasaran sama macam penawaran pasaran. Semakin bertambah harga, semakin bertambahlah kuantiti yang ditawarkan oleh firma-firma yang ada. Jadi bila kita buat dalam bentuk keluk, inilah dia keluk dia. Ini keluk dia, iaitu keluk penawaran pasaran. Iaitu pada firma A, kita lihat tadi penawaran firma A pada harga RM2, kuantiti yang ditawarkan ialah 2 unit. Tetapi bila harga meningkat kepada RM4, maka kuantiti yang ditawarkan ialah 3 unit. Itu firma A. Firma B pula, dia kata apa? Bila harga RM2, so kuantiti yang ditawarkan ialah 4 unit. Manakala pada harga RM4, firma B akan tawarkan 6 unit. Jadi, bagaimana nak kira penawaran pasaran? Macam ayat tadi. Ayat tadi ada bagi tahu tentang iaitu penawaran menjumlahkan secara mendatar kuantiti yang ditawarkan oleh setiap firma dalam pasaran. Maka sebenarnya apa yang dibuat iaitu contohnya harga RM2, RM2 kat sini untuk firma A 2 unit. Kemudian dia campurkan dekat firma B harga RM2 berapa unit? 4 unit. So 2 campur 4 jadi berapa? Jadi 6 unit. Begitu juga apabila harga barang tu naik kepada RM4. So bila RM4, kuantiti yang ditawarkan ialah 3 unit untuk firma A. Firma A offer 3 unit pada harga RM4. Tapi pada harga RM4 yang sama, kuantiti yang ditawarkan oleh firma B ialah 6 unit. So 3 campur 6 jadi 9. Jadi kalau kita lihat, ini adalah keluk penawaran firma A, ini adalah keluk penawaran firma B, dan ini adalah penawaran pasaran. Maknanya penawaran bagi seluruh firma yang ada dalam pasaran. Jadi, dia punya konsep sama seperti permintaan yang kita belajar permintaan pasaran hari itu. Sama saja iaitu dicampurkan secara mendatar. So ini menunjukkan hubungan positif antara keluk penawaran kena lukis 3 ke? Baik. Kalau exam suruh lukis keluk penawaran kena lukis 3 ke cikgu? Baik. Sebenarnya kalau diberikan 3 ni, seandainya diberikan semua seperti ini. So dia minta untuk lukis keluk penawaran pasaran. Maka kamu kena buat sama seperti ini. Iaitu kamu kena lukis keluk A, keluk firma A. Kemudian kamu kena lukis keluk firma B. Dan kemudian kamu kena lukis keluk pasaran. Yes, betul. Kalau diberikan dalam jadual tu macam inilah. Maknanya ada firma A, ada firma B. Tapi kalau dalam soalan diberikan hanya pasaran saja, maka kamu kena buat keluk pasaran ni sajalah. Ini saja. So itu yang dikatakan contoh keluk penawaran pasaran. Yes, betul. Baik. So, faham tak kat sini? Tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham. Iaitu tentang penawaran pasaran dan juga tentang keluk penawaran pasaran tadi. Keluk penawaran pasaran tadi. Ya, Aisyah?
dan juga Zarif. Faham tak? Kalau dia suruh buat satu, tapi kita buat tiga, tak apa, tak apa. Tak apa. Yang penting, kalau Zarif hilang, Zarif hilang. Oh, Zarif hilang. Okey. Baik. Ya, kalau dia suruh buat satu, tapi kita buat tiga, tak apa, tak apa. Tapi yang penting, kamu kena tahu, faham betul-betul soalan tu nak apa. Kalau soalan tu dia minta keluk penawaran pasaran, okey, kalau kamu buat yang pasaran ini sahaja pun tidak mengapa. Tapi sebaik-baiknya buat ketiga-tiga. Kalau diberikan firma A dan juga firma B. Kalau diberi. Okey. Jadi itu penting. Tentang keluk penawaran pasaran. Okey. So, itu berkaitan dengan keluk. Okey, iaitu keluk penawaran pasaran. Okey, penawaran pasaran dan okey, sekejap